Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Hai semua, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih sudah menonton video ini. Sebelum saya meneruskan satu isu menarik hari ini, saya meminta jasa baik kamu untuk tekan butang like, share video ini kepada ramai orang, dan jangan lupa tekan butang subscribe. Terima kasih, Anda semua memang terbaik. Tuan-tuan dan bapak semua, setelah Tun Mahathir, legenda politik Malaysia, meletakkan jawatan sebagai pengerusi pejuang, namun masih menjadi pengurusi gerakan tanah air, apa tindakan Mukris Mahathir membawa Parti Pejuang di mata politik di Malaysia? Adakah Pejuang akan terkubur? Ataupun Mukris Mahathir akan melakukan satu perubahan besar kepada Pejuang, walaupun beberapa pemimpin yang lain pun ikut meletak jawatan disebabkan tidak yakin dengan kepimpinan Mukris Mahathir. Akhirnya Mukris Mahathir membuat satu pengumuman tergempar. Sebelum saya meneruskan, saya nak imbas kembali supaya saudara-saudara semua ingat, Mukris Mahathir, patutkah beliau menyertai pembangkang ataupun menyertai kerajaan? Salah satu spekulasi kuat yang menyatakan bahwa sekiranya Pejuang mahu bertahan di dunia politik Malaysia, mereka kena ikut Pakatan Harapan, kena ikut kerajaan, kerana mereka boleh mendapat slot di dalam pilihan raya negeri 6 PRN yang akan diadakan pada tahun ini, mengikut satu kabar angin. Tetapi apakah kredit yang mereka terima sekiranya mereka mengikut Perikatan Nasional? Oke, baik tuan-tuan dan bapak semua, kenyataan hari ini, Pejuang akhirnya mengumumkan lantikan kepimpinan baharu. Wow. Parti Pejuang Tanah Air ataupun Pejuang mengumumkan lantikan baharu yang melibatkan ketua-ketua negeri yang telah dipersetujui oleh Majlis Eksekutif Pusat ataupun MEP. Presidennya Datuk Seri Mukris Tun Mahathir berkata, pelantikan berkenaan adalah bagi untuk memastikan kelancaran dan kesiapsiagaan Pejuang untuk menghadapi pilihan raya negeri tidak lama lagi. Menurutnya, antara yang dilantik ialah Ketua Penerangan Pejuang Muhammad Rafiq Rashid Ali dan juga pemangku Ketua Pejuang Muda Muhammad Fikri Ahmad. Bagi ketua-ketua negeri pula, Sheikh Ikzan Sheikh Saleh dilantik sebagai Ketua Pejuang Melaka, Nur Izan Ahmad Negeri Sembilan, Nur Nekman Osman dari Johor, Muzaimi Izrin Mukhtar dari Pulau Pinang, dan Kamal Abdul Aziz sebagai pemangku Ketua Pejuang Wilayah Persekutuan. Selain itu, Ulia Akama Husamuddin masih kekal sebagai ahli MEP setelah melepaskan jawatan sebagai Ketua Penerangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, selain itu, apa yang akan dilakukan Mukris Mahathir untuk menghadapi ataupun berhadapan dengan PRN yang akan diadakan pada tahun ini? Adakah Pejuang masih ada harapan di dalam PRN pada tahun ini yang diadakan di 6 buah negeri? Yang kita lihat kenyataan daripada pemimpin PN bahwa mereka yakin di antara ke-6 ini mereka boleh menang 3 atau lebih PRN pada tahun ini. Tapi kita tidak boleh nafikan juga bahwa kerajaan hari ini dilihat memang kuat. Bayangkan sekiranya UMNO dan Pakatan Harapan ataupun BN dan Pakatan Harapan bekerja sama di dalam PRN, dan sudah pasti itu akan memberi impak yang besar kepada parti-parti politik yang lain. Jadi apa komen Anda? Lantikan baharu daripada Pejuang ini
di mana pejuang umum melantikan kepimpinan baru. Adakah ini akan menjadi satu reformasi besar di dalam pejuang dan menaikkan semula pejuang, ataupun sebaliknya? Ataupun kenyataan sebelum ini, adakah pejuang akan mengikuti Perikatan Nasional sebagai pembangkang ataupun kerajaan, ataupun mengikuti sertai Pakatan Harapan sebagai kerajaan? Tuan-tuan dan puan semua, teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik seterusnya. Hai semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan semua. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih sentiasa menyokong channel ini. Oke baik, tuan-tuan dan puan-puan semua. Hari ini tujuan saya membuat video ini untuk membahas isu ini sebagai pemerhati politik di Malaysia. Saya amat geram dan marah sedikit. Terdapat satu kenyataan di media yang menyatakan kerajaan akan bertukar lagi pada masa yang terdekat. Menurut satu pemimpin, seorang pemimpin di Malaysia, pemimpin politik, beliau berpendapat, kita berdepan risiko untuk kerajaan bertukar lagi. Aduh. Sekiranya Anda mendengar kenyataan ini di depan mata kamu, apakah komen Anda? Kita sebagai rakyat Malaysia, satu tujuan utama politik di Malaysia adalah untuk distabilkan. Saya sebagai pemerhati politik sangat geram sekiranya tiba-tiba kerajaan bertukar lagi. Bukan bermaksud saya ini penyokong setia Datuk Seri Anwar Ibrahim, penyokong setia Pakatan Harapan, penyokong kerajaan perpaduan hari ini. Tidak. Saya juga tidak membenci Perikatan Nasional, tidak membenci Muhyiddin Yassin, tidak membenci Azmin Ali, Presiden PAS Abdul Hadi Awang, dan semua pemimpin-pemimpin di Perikatan Nasional. Saya juga bukan pengikut Barisan Nasional, tetapi apakah relevannya sekiranya tiba-tiba kerajaan yang kita lihat berdiri teguh hari ini tiba-tiba ditukar lagi? Sebelum saya meneruskan hujah hari ini, saya meminta jasa baik kamu untuk share video ini kepada seluruh Malaysia, supaya mereka juga tahu tentang perkara yang ini. Perkara ini pasti sangat serius. Satu, saya nak minta saudara-saudara yang menonton video ini untuk komen. Adakah Anda setuju kerajaan ditukar lagi pada masa terdekat? Sekiranya Anda setuju, komen di bawah saya setuju. Sekiranya tidak setuju, komen hashtag jangan tukar kerajaan lagi. Bukan bermakna saya menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi kestabilan politik yang dicari di mana? Adakah sudah tercicir, termasuk di kolam, termasuk di laut, di mana-mana? Sebab rakyat Malaysia mahu kestabilan politik. Itu yang menjadi teras utama. Jadi kenyataan seorang pemimpin ini yang menyatakan kita berdepan risiko kerajaan bertukar lagi. Adakah bermaksud Anwar Ibrahim yang baru sahaja menjadi Perdana Menteri dan yang sudah kita lihat ada pembangunan-pembangunan yang bakal dilakukan, pembaharuan bakal dilakukan, yang kita lihat impaknya semakin hari semakin memberi respon, memberikan kelebihan, kebaikan kepada rakyat Malaysia, kepada negara. Bukan sahaja kepada ekonomi, tetapi kestabilan politik yang kita mahu semakin lama semakin dapat dicapai. Adakah benar kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini tiba-tiba akan ditukar lagi?